ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 55, bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati, sifat hati yang dicela pada syarak mazmumah. Tambahan lagi, membinasakan ia ujub akan pahala ibadah. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Dan bahawasanya ni ataf pada kata hak permulaan, di permulaan bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Di permulaan tu, ketahui olehmu bahawasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya. Dan bahawasanya ujub itu, yakni ketahui olehmu bahawasanya ujub itu kelakuan, yakni sifat hati yang dicela pada syarak. Sifat hati yang mazmumah, yang zamimah, yang dicela, yang diharamkan pada syarak. Bukan setakat yang dicela pada syarak, tambahan lagi membinasakan ia yang ujub akan pahala ibadah. Bukan hanya ujub adalah sifat yang dicela pada syarak, sifat yang diharamkan pada syarak, bahkan tambahan lagi membinasakan ia akan pahala ibadah. Membinasakan makna membatalkan akan pahala ibadah. Bukan setakat ujub tu berdosa sebab dicela, yakni diharamkan pada syarak, bahkan kerana sifat ujub membinasa, yakni membatalkan pahala ibadah yang diujub tu. Membinasakan, membatalkan pahala ibadah yang diujub. Dia beribadah, dia hairan diri dengan rajin dia sembahyang sunat, dengan rajin dia membaca Al-Quran, serta tidak takut Allah Ta'ala tarik kembali kekuatan dia untuk sembahyang sunat, untuk membaca Al-Quran, serta lupa bahawa boleh sembahyang sunat, boleh membaca Al-Quran adalah taufik hidayah daripada Allah. Jadi dia sembahyang sunat, dia membaca Al-Quran serta ujub tadi ni, terbatal pahala ibadah dia tu. Terbatal pahala ibadah. Batal ibadah itu pekah. Batal ibadah itu pekah. Tasawuf dia tidak membatalkan ibadah, dia membatalkan pahala ibadah. Dia tidak membatalkan ibadah. Sebab kalau batal ibadah, wajib diulangi kembali, wajib kena buat semula. Kalau waktu sudah habis, wajib diqadhakan kembali. Itu membatalkan diri ibadah tu pekah. Membatalkan diri ibadah tu pekah. Kemudian kita cerita pekah lah. Tetapi yang bukan kata masalah batal, bahkan syarat untuk sah.
Dia batal ni sah dulu, cukup syarat sah, kemudian berlakulah perkara yang membatalkan. Pada ni, kalau contoh kita semayang sedar, contohlah di tapak kaki ada tahi cicak, Allah batal dah semayang, dah tu batal semayang, tak sah. Batalnya macam mana? Semayang comel-comel, cicak berok atas tubuh kita, tu panggil batal. Kalau memang di tapak kaki kita tu ada tahi cicak, tu dah panggil batal. Itu tidak sah, sebab tidak cukup syarat sah daripada awal. Ke sama kita faham? Tidak sah dengan batal sama ke? Tak sama. Jadi hak berkaitan dengan bukan bicara bab sah batal, bicara bab syarat untuk sah. Kalau tidak lengkap syarat untuk sah, tu tak sah daripada awal, tak ada timbul batal lah. Syarat untuk sah ibadah Islam dan iman. Ingat baik tu. Syarat untuk sah ibadah Islam dan iman. Sebab beribadah kita, mengabdikan diri kita akan Allah, masuk di bawah bahagian ihsan yang disebut oleh Nabi SAW, anta'budallah, itu ihsan, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa engkau mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Itu ihsan. Syarat untuk sah ihsan, syarat untuk sah pengabdian diri kepada Allah adalah Islam dan iman. Islam dan iman itu syarat untuk sah ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan tadi yang cukup syarat sah, ihsan yang ini orang Islam yang beriman tadi, ihsan itulah yang menyempurnakan Islam dan iman. Untuk sah ihsan, pengabdian diri kita akan Allah, untuk sah sembahyang puasa lah, itu ihsan lah tu. Untuk sah ihsan adalah Islam dan iman. Kemudian ihsan ni adalah syarat untuk sempurna Islam dan iman. Islam yang beriman tetapi tidak mengabdikan diri akan Allah, maka orang Islam lah, berimanlah dianya, tapi orang Islam beriman yang tidak sempurna, yang derhaka kepada Allah. Jadi nak sempurna Islam dan iman adalah ihsan. Tapi nak sah ihsan, syaratnya Islam dan iman. Tu. Boleh pergi kepada syarat sah bahagian pekoh pula. Cuma dalam kitab-kitab ni jaranglah. Contoh dalam kitab Fathul Mu'in yang kita baca lepas isyak tu, dia tidak datangkan Islam sebagai syarat sah semayang. Syarat sah semayang didatangkan 4-5 gitulah. Syarat sahnya suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, menghadap qiblah, menutupi aurah, mengetahui masuk waktu sembahyang. Tidak didatangkan syarat sah Islam, yakni Islam yang beriman. Sebab apa? Itu tetap dah. Tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syarat sahnya adalah Islam dan iman. Lepas tu tidak didatangkan. Ada semua kitab macam kitab Idatus Sibyan didatangkan syarat sah yang pertama Islam. Itlaq Islam, sebut Islam, Islam yang beriman. Tapi dalam Fathul Mu'in kita tak sebut lepas isyak, kuliah lepas isyak tu, sebab memang tetap dah syarat untuk sah ibadah adalah Islam, yakni Islam yang beriman. Itu untuk sah.
Kemudian pergilah pula kepada syarat hak pekoh pula, hak zahir. Lengkap. Maka sahlah ibadah, sahlah semayang contohnya, sahlah puasa contohnya. Yang yang membatalkan pula pahala adalah sifat-sifat kecelaan. Sekarang bicara ujub. Riya membatalkan pahala ibadah, hasad membatalkan pahala ibadah, bukan membatalkan ibadah. Maknanya ibadah tu tidak wajib diulangi kembali, tidak wajib diqadakan kembali. Sebab apa? Sebab ibadah tu tidak batal dengan ujub, dengan hasad, dengan riya. Contohlah, dia sembahyang cukup syarat sahnya dengan Islam imannya, dengan syarat sah pekohnya cukup, tapi sembahyang dia tak ada kerana Allah. Riya semata-mata kerana orang. Sembahyang dia batal pahala. Sembahyang dia sah, kena qada kembali? Tidak. Dia berpuasa cukup syarat sahnya, tapi berpuasanya semata-mata kerana selain daripada riya, ujub, hasad. Maknanya puasa dia tetap sah, tak wajib diqadakan kembali. Dia pergi Mekah contohnya, semata-mata kerana orang, bukan kerana Allah. Malu kepada orang sebab dengan umur dia, dengan kemampuan dia, kesenangan hidup dia, tak pergi Mekah lagi, orang tanya. Orang bukan tanya, hak tanya tu hak kenal. Hak tak kenal dia, kalau tak kenal nama kita gak, dia panggil ayah haji lah. Malu kita. Sebab apa dia panggil ayah haji? Dengan umurnya, dengan kemampuannya, takkan lagi Mekah lagi. Jadi semata-mata kerana orang dia pergi Mekah, sah. Haji dia sah. Telah tertunai kewajipan haji sekali seumur hidup. Tak kena pergi semula. Tapi tidak ada pahala, terbatal pahala kerana riak. Ada ni. Terbatal pahala kerana riak. Ini hak bicara berkaitan dengan kelakuan hati yang dicela pada syarak, membinasakan ia akan pahala ibadah. Maknanya ibadah tu sah terlebih dahulu. Sebab itulah dia dalam kitab macam Kifayatul Muhtadi didatangkan syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat qabul sembahyang. Syarat wajib satu lain, tu pekoh lah. Syarat sah tu pekoh. Syarat qabul, syarat qabul tu pergi kepada keikhlasan. Tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada hasad. Tu syarat qabul dia panggil. Syarat Tuhan terima, bernilai. Syarat sah lain, syarat qabul lain. Syarat Tuhan terima adalah keikhlasan. Tidak ada kelakuan hati, sifat hati yang dicela pada syarak. Itu bagi syarat qabul. Tambahan lagi, membinasakan ia akan pahala ibadah. Dia ni comel lah, disebut terang-terang pahala ibadah. Kadang-kadang semua kita tidak sebut pahala ibadah, disebut perkara sifat-sifat yang membinasakan ibadah. Ada setengah kitab dia sebut gitu. Waktu kena takdir mudhaf lah, kena takdir ayat dia sedikit. Membinasakan ibadah, yakni membinasakan pahala ibadah. Dia gitu. Ni disebutlah pahala ibadah. Semua kitab dia dah sebut. Disebut berkaitan dengan adalah kitab Bidayatul Hidayah tu. Di antara ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat di antaranya ilmu yang mana menambah pengenalmu, menambah pengetahuanmu berkaitan dengan perkara yang membinasakan ibadah, disebut gitu.
Membinasakan ibadah tu membinasakan yakni pahala ibadah. Daripada sifat-sifat kelakuan keluar hati yang dicela pada syarak. Itu di antara ilmu yang memberi manfaat yang dinyatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ilmu yang menambah kenalmu akan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menambah pengetahuan ini cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang mana untuk memelihara daripada perkara yang membatalkan ibadah, yakni membatalkan pahala ibadah. Membatalkan ibadah yakni membatalkan pahala ibadah. Ni dalam kitab Penawar Hati ni sebut teranglah. Tambahan lagi membinasakan ia akan pahala ibadah, sifat ujub. Kemudian sifat ujub ni ambil moleklah takrifan terdahulunya. Bukan hanya perasan, bukan hanya membilang lebih pada diri semata-mata dia panggil ujub. Membilang besar, membilang lebih pada diri serta tiada takut akan hilangnya dan lupa bahawa kesemua yang ada pada dirinya, sama ada ilmu, sama ada amal contohnya, adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil ujub. Tetapi jikalau dia rasa di hati dia, di dalam hati dia tu ilmu, amal tu semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, takut hilang nikmat yang besar ilmu dan amal daripada Allah, dan dia suka cita pula dengan nikmat kekuatan untuk belajar dan beramal. Itu bukan dinamakan ujub, bukan itu dinamakan syukur. Maknanya dia bilang lebih ilmu dan amal, bilang besar ilmu dan amal, tapi itu semua adalah nikmat daripada Allah. Itu nikmat yang paling besar daripada Allah. Apa dia? Taufik hidayah daripada Allah. Itu nikmat yang paling besar sekali. Yang mana bila Tuhan kehendak kebaikan, hak paling besar nikmatnya Tuhan buka hati. Tuhan buka hati pada agama. Hak tu hak paling besar sekali. Bila Allah Ta'ala menghendaki, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan siapa yang mendaki oleh Allah bahawa memberi hidayah oleh Allah sesiapa tadi, nescaya Allah Ta'ala akan buka hati dia, lapang hati dia untuk agama Islam. Tuhan buka hati dia. Siapa ni? Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak memberi hidayah. Jadi Tuhan buka hati pada ilmu, Tuhan buka hati pada amal. Inilah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan siapa yang mendaki oleh Allah bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa tadi, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan hatinya sempit, sesak, tak terbuka pun untuk agama, tak terbuka pun untuk belajar, tak terbuka pun untuk beramal. Itu sesiapa yang Allah menghendaki pada azal kesesatan dia, Allah yang menyesatkan dia. Itu dalil Al-Quran yang jelas. Surah Al-An'am ayat yang ke-125, dalil jelas perkara yang jahat pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah. Wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa. Yang berhidayah Allah Ta'ala, yang menjadikan sesat Allah Ta'ala. Ni rukun iman kita yang keenam tu lah. Makna kesesatan seseorang, sesak dia kufur, sesak dia melakukan maksiat, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil hadis Muslim tu jelas sangatlah. Hadis Jibril tu
Ada Jibril, apabila Jibril asal tanya Nabi berkaitan dengan iman, tu jelaslah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Perkara baik datang daripada Allah, perkara jahat datang daripada Allah. Tu jelas dalam hadis Muslim tu. Rukun iman yang 6 perkara. Tapi kalau dalam Al-Quran contohnya surah Al-An'am ayat yang ke-125 tu. Wa may yurid an yudillahu, sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat Allah akan sesiapa, nescaya Allah Taala akan jadi hatinya sempit sesak. Sebut kata belajar tak ada dalam kamus. Tak ada kamus dah. Tak ada dalam perancangan. Tak ada dalam agenda hidup, tidak ada. Belajar tak ada. Tak ada dalam kamus, tak ada dalam perancangan, tak ada. Wa amal tu nampak suka juga, belajar tak ada. Tak terbuka, sesak, sempit. Sebut macam mana pun jahil fadhu ain dosa besar, sekeji-keji maksiat, malaikat catat dosa besar setiap saat. Sebab apa? Sebab Tuhan jadikan yaj'al sadahu dayiqan haraja, menjadi oleh Allah akan dadanya sempit, sesak, tidak terbuka. Bahagia masing-masing. Tuhan kendak seseorang tu bahagia, Tuhan susun jalan kebahagiaan. Tuhan kendak seseorang tu celaka, ahli neraka, Tuhan susun perjalanan dia dengan amal-amal yang bawa pada kecelakaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Itu akidah kita lah. Nak ceritanya Tuhan beri hidayah, kita boleh belajar, boleh beramal. Itulah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat suka cita, kita sangat gembira. Bila suka cita gembira ni selalulah keluar di mulut. Itulah. Dia bila suka apabila perkara-perkara tu dikenang sangat, diberahi sangat, keluar mulut lah. Ada ni. Tengoklah kalau orang berahi mainan, mulut dia cerita mainan. Kalau orang berahi bola, mulut dia cerita bola. Kalau orang berahi politik, mulut dia cerita politik. Gitulah. Kalau jenis berahi retina, mulut dia cakap retina. Ada? Retina. Betina ada. Dia berahi kan ada orang pesan gitu kan. Tak ada cakap lain. Cakap orang perempuan je dia. Ni. Minat dia begitu. Berahi dia begitu. Jadi waktu keluar mulut, man ahabba syai' aqza zikra. Orang suka sekali ni dia akan banyak menyebut di lidah dia. Jadi kalau orang ni suka gembira dengan ilmu dan amal, mulut dia akan keluar tu lah. Bukan nak sum'ah, bukan. Sum'ah ni cerita ilmu, cerita amal supaya naik nama. Ada bukan kerana tu. Kerana dia suka dengan ni taufik hidayah. Tuhan buka hati tu. Suka sangat-sangat, jadi keluar mulut. Mungkin terkadang cerita tu nak ajak sama lah. Nak ajak sama. Sebab apa? Sama-sama kawan, sama-sama nak beranak. Tahulah pandai ke tak pandai, reti ke tak reti. Tahulah. Jahilnya, tahu sangat dia jahilnya. Mana jahil-jahil kita pun rasa jahil dia lagi. Gitulah kononnya. Maknanya bila dia boleh belajar, dia suka cerita supaya orang tu sama-sama belajar, sama-sama beramal. Dia bilang lebih, bilang besar dah. Bilang lebih, bilang besar dengan ilmu dan amal. Ujub. Hak ujub ni lupa bahawa itu semua datang daripada pemberian kurniaan nikmat daripada Allah. Barulah dipanggil ujub. Ke kita tidak bilang besar, tak gembira dengan ilmu dan amal yang ditaufik hidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baik ilmu dah sudut katalah, kalau Tuhan tak pilih, daklah. Tak kira dekat ke jauh ke, masa-masa duduk pondok, Allah lah, kalau rumah tepi pondok duk mikir seorang, Allah senangnya nak makan.
Benda ni kain pakar pun mudahnya. Sebab apa? Balik rumah lah basuh. Gitulah. Makan pun senangnya kalau duduk tepi pondok. Duduk berangan sorang. Tapi hak Tuhan letak tepi pondok tak pernah masuk mengaji pun. Itu je lah. Kita mari dia jauh. Mari dia jauh tu masih lagi Malaysia. Dulu masa ngaji di pondok Pasir Tumbuh Sabah. Lakoh laut boleh mari. Lakoh laut. Sabah pula dengan Sarawak. Sabah lagi jauh. Sabah lagi jauh. Lakoh laut. Yang mana pelajar dia mari belajar? Jauhnya. Tapi tepi pondok dah cara. Masuk dalam pondok sekali seminggu kerana masjid Jumaat dalam pondok. Jadi masuk hanya kerana nak semayang Jumaat. Sebab masjid Jumaat kampung tu dalam pondok, masjid pondok lah. Jadi masuk lah, semua sekali je. Orang mengajar tak pernah peduli. Tak pernah. Mana kalau kita kata tak ada orang kamu. Gitulah juganya. Tak ada. Tak ada pilih. Yang itu duk mikir, kalau rumah mak ayah pergi pondok senang kan nak makan, nak basuh baju. Cakap kalau duduk pergi pondok tak ada pilih, tak juga. Tu cerita tepi pondok. Hak dalam pondok. Hak dalam pondok. Tak luar, hak dalam pondok. Hak dalam pondok, hak tak boleh nak perambat keluar. Hak dalam pondok, hak tak boleh nak perambat keluar. Sebab apa? Rumah di situ. Rumah di situ nak perambat keluar macam mana? Kalau pelajar pondok buat tunggu perambat balik. Itu dinupang jadi pondok bukan rumah dia pondok tu. Mana kalau pelajar buat tunggu akan perambat balik Hak ni hak tak boleh perambat. Sebab apa? Kalau hambat dia naik atas rumah tunggu. Sebab apa? Anak tunggu sendiri. Belajar tambah. Ada seumpama tu. Lepas nenek ayah meninggal, Allah menyesalnya tak belajar. Lepas tak ada pun menyesal tak belajar. Sebab apa? Tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Atau kata Tuhan beri kekuatan belajar beramal, memang akan bilang besar, bilang lebih. Sangat-sangat suka cita, gembira dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu biasa dah belik tu. Dah belik tu. Tepi pondok kadang-kadang Allah lah. Nak kata dak berahi ke pondok, berahi sangat, sanjung sangat, puji sangat. Kalau pondok buat gotong royong kok, mereka lah yang perlu hujat buat kerja. Kita budak pondok ni tengok tunggu ada nitah, tunggu tak ada, larilah kitanya. Kita bukan jenis orang kerja. Bukannya pandai. Munggu duk pondok ni panas-panas tak pernah kena. Nak gotong royong tengah panas, perik muka. Perik. Ada ni. Dah pondok masjid, pondok masjid. Tak ada kena panas. Lepas tu nak gotong royong tengah panas. Mana tahan kita. Masa pergi kampung perlu kerja buat kerja. Tapi belajar tak pernah mari. Tapi kalau jumpa orang, Allah kampung kami ada tubuh alim buka pondok, marilah belajar. Ajak orang mari belajar. Dah kamu, saya dah pergi lagi. Dekat sekali. Gitulah. Mana apa? Bahagian masing-masing. Mana memang kita akan bilang bilang lebih akan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub lupa itu semua datang daripada Allah, serta tidak takut Allah tarik taufik hidayah tu bila masa. Waktu dia panggil ujub. Kena fahamlah pula, bukan ujub hanya setakat membilang lebih semata-mata, bukan. Sebab kadang-kadang sebut ujub ni membilang lebih akan diri pada ilmu, pada amal. Contoh bercita kata tak kena, tak betul gitu. Dia kena lengkapkan apa dia takrifan ujub ni dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sebab memang hati kita akan bilang besar, bilang lebih
akan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ujub ni di atas syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Ujub ni membinasakan akan pahala ibadah. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan berkaitan dengan sifat ujub. Wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Surah Taubah ayat yang ke 26. Ayat yang ke 26. Artinya sebu olehmu hi Rasulullah. Sebu olehmu ni, ingat olehmu hi Rasulullah akan hari. Ditakdirkan maf'ul ni takdirkan fi'il amar. Dalam ayat tu wa yauma hunainin, dan hari Hunain ditakdirkan dengan wazkur yauma. Jadi ditakdirkan fi'il amar. Jadi wa yauma tu jadi maf'ulun bi bagi fi'il yang mahzuf. Di ayat tu wa yauma, dan hari. Tu terjemahan dia. Wa yauma hunainin, dan hari Hunain. Tapi dalam terjemahan dia sebu olehmu hi Rasulullah. Dia takdirkan fi'il amar. Jadi yauma hunainin jadi maf'ul bih bagi fi'il yang mahzuf. Wa yauma hunainin ay wazkur yauma hunainin, dan artinya sebu olehmu hi Rasulullah. Sebu olehmu hi Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Dipanggil perang Hunain. Dalam kurungan tu Hunain ni di antara Mekah dan Taif. Hunain. Akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah. Pada lembah ni pada wadi itulah. Pada lembah, pada wadi. Yang dinamakan dengan Hunain, puak Hawazin. Puak Hawazin ni setengah mengatakan jumlah puak dia 40,000. Ketika menyuka akan kamu oleh banyak bilangan kamu. Ni menyuka ni apa ni? Ujub dengan bilangan yang ramai. Sebab apa? Sebab 12,000 tentera yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah berperang siapa ke ramai begitu? 12,000 ni. 12,000 ni 10,000 ni 12,000 ni termasuk 2,000 orang kafir Mekah yang baru masuk Islam. 12,000 ni termasuk 2,000 orang kafir Mekah yang baru masuk Islam. Sebab perang Hunain ni selepas daripada pembukaan kota Mekah. Berlakunya perang Hunain selepas pembukaan kota Mekah. Jadi tentera tu ada 12,000. Termasuk 2,000 hak baru masuk Islam. Ramai-ramai ni macam-macam lah. Faham tak ni? Jadi timbul ujub, timbul berasa suka dengan bilangan yang ramai. Ini tentera sahabat Nabi ni ujub macam mana? Ramai ni termasuk hak baru masuk Islam. Faham tak ni? Bukan kata sahabat semua jadi ujub, bukan. Ini tentera sahabat yang terpilih, tapi di dalam tu ada 2,000 yang baru masuk Islam. Maka ada apa-apa perkara yang tak molek dan ramai-ramai ni. Dan ni golongan mereka yang terpilih akan diperingatkan segera. Adapun kalau golongan yang Tuhan biarkan, Tuhan
lokkan buat apa perkara pun, Tuhan tidak timpakan musibah sebagai peringatan. Tapi kalau golongan terpilih ada kesalahan dalam ramai-ramai tu, dah 12,000 tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2,000 pula baru masuk Islam. Kita kata dalam ramai-ramai tu adalah hak menyuka ujub dengan bilangan yang ramai, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Tak memada orang ramai tu, tak memada orang ramai tu. Kan masa perang Badar, tentera Nabi SAW 1,000 apa, perang Uhud apa semua tu kan, bilangan tak ramai belaka tu kan, berganda-ganda hak tentera kafir Mekah. Hak ni 12,000. Maka adalah timbul perasaan ujub di kalangan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada menolak ia banyak kamu tu daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu, dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luahnya, dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luahnya. Jadi perasaan kamu ni Tuhan kata jadi sempit. Jadi sempit serta luahnya. Apa ni serta luah? Bumi luah, tapi rasa macam sempit. Ini dia terjemahan ni. Dia dalam ayatnya, wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran. Tadi tu surah 26 ke 25 25 tau. Saya ada catat sini 25. Itu pelik juga. Tadi wa yauma hunainin, surah Taubah ayat yang ke-26. Dia cetakan baru 25. Saya 26 tapi saya tulis bawah tu 25. Tu kenapa pula 25? 25. Hak 26. Hak wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Betul 26. 25 kau. Seayat. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kasiratin wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat bima rasubat bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Jadi dalam terjemahan tu ada, dalam ke hak baru tu ada ayat tu. Wa daqat alaikumul ardu tak ada tau. Tak tahu. Tapi terjemahan ni ada ni. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi. Ada. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat tu. Tu terjemahan dia. Serta luasnya, luas bumi tapi rasa sempit. Kemudian lari kamu, summa wallaitum mudbirin, lari kamu membelakangkan akan seteru. Jadi dengan bilangan yang ramai, mereka rasa okey dah sekali ni 12,000. Nak lawan ngepuk Hawazin, makna kalau kata kau ada apa dah lah. Tapi Tuhan kata mana tidak mengkayakan akan kamu oleh banyak bilang kamu daripada sesuatu. Menapa ni tidak tolak oleh banyak kamu tu daripada pekerjaan seteru. Seteru pun panuh. Bila seteru panuh, maka sahabat pun lari. Siapa di Hunain mana kena panuh oleh musuh macam hujan tu. Larilah sahabat. Tinggal, setengah mengatakan tinggal 300 orang, setengah mengatakan tinggal 199 orang, 133 puak muhajirin, 66 puak ansar. Ada kata tinggal 80 orang. Hak ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tanah segempal kemudian dilantarkan kepada musuh. Jantar pada musuh, Nabi baca sahatul wujuh,
dan masuk ke mata semua musuh. Kemudian Nabi SAW suruh Abbas, seru kepada yang lari itu supaya kembali semula. Yang mana suara Abbas ni, kata setengah ulama, suara Abbas ni boleh dengar sampai